Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min syai'il isqam. Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba وممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وممن غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Selamat tengah hari bagi peminat ruangnya bersama kita Aqidatul Rasul, yang mana insya-Allah kita pada bulan Ramadan kita bersama dengan ruangan ini dengan nama Ramadan Siam dengan Imi, Siam dengan Akidah. InsyaAllah ya, kita bersama saya dan Ahmad bersama dengan Ustaz Usman Idris bersama kita dengan ruangan ini insya-Allah tiap-tiap hari Rabu pukul 11 hingga sampai pukul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Amir, kita sebagai ruangan permulaan bagi pada bulan Ramadan ini, walaupun lepas minggu dah, tetapi kita nak kupas beberapa ayat, beberapa hadis yang bersangkut paut dalam Ramadan dengan siam kita, dengan itu sangkut paut dengan akidah, sangkut paut dengan etikad, sangkut paut dengan iman. Gapo dari ayat yang sangkut paut cara kita semua kita kena gantung, kena gantung hati kita, kena gantung dengan Allah Taala, gantung dengan ibadat kita gantung dengan Allah Taala. Oleh itu ia tak boleh lagi di segi panggil kita iman dari segala-gala ibadat yang kita buat. Lebih lagi dalam bulan Ramadan, dalam masa kita siam, kita berbuk dan cari jalan beraneka bentuk dalam segala ibadat kita yang banyak tambah untuk nak sanap sanun, untuk nak tambah dalam itu namnak ganjage dalam puasa kita insya-Allah. Maka kepada Ustaz Amir, fadhil mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang penonton yang berbahagia sekalian, ruangan kita Aqidatul Rasul pada bulan Ramadan kita takhsis khusus sikit mengenai akidah yang berkaitan dengan siam ataupun siam, alakah hubungan dia dengan akidah apa dia. Ya. Alhamdulillah, kita tolakkan daripada ayat fardu puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhati pada surah ayat tadi pertama kali dah berkaitan dengan akidah, iaitu Allah Taala seru kita dengan allazina amanu, orang yang beriman. Orang yang berakidah dengan Allah Taala dan segala-gala syariat Allah Taala. Kemudian kalimah kutiba juga menepati arti mana fardukan. Kita nak puasa, mesti kita kena beriman dengan kewajipan puasa siam bulan Ramadan, yang mana puasa saat itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang berlima. Orang panggil
puasa saat itu salah satu daripada usul syariat Islam. Ya. Barang siapa yang tidak beriman dengan kewajipan puasa bulan Ramadan, maka kalaulah dia engkar kewajipan dia, dan secara dia jatuh murtad. Nauzubillah. Ini orang panggil alaqah dia juga. Nah, kemudian pada akhir ayat juga Ya. merupakan hasil natijah daripada kewajipan puasa saat itu. Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Maka takwa, sifat takut saat itu merupakan salah satu inti bagi akidah Islam. Ya. Nah, pentingnya secara umum. Ya. Jadi likungi ayat 183 surah Al-Baqarah yang itu Ustaz Mir baca tadi itu, sakut paut tiga abang kita tiga pakdin dengan orang beriman belaka. Cok cung capok dengan akidah. Ya, dengan akidah. Dengan orang yang mengaku dan orang yang terima suruh Allah Taala. Ya. Ya, Paulus besar saat ini pada ayat saat ini iaitu puasa. Puasa, ya. Ni atau puasa saat itu ada hubungnya dengan iman. Nah, orang nak puasa, wajib puasa saat itu kena beriman dulu. Ya. Yang dua pula dia kena beriman, kata puasa tu wajib atas dia. Ya. Yang tiga pula hasil puasa saat itu ialah ia boleh takwa. Yang takwa saat itu bahaya susah sekali. Nah, nak hasil kecuali orang yang tekun sungguh, ikhlas sungguh dengan Allah Taala. Allahu akbar. Jadi mencukupi. Sidang pendengar yang mencukupi. Ya, mencukupi. Sebab tu, huwaka kita, modok kita pada hari ini tu sangat munasabah sekali. Iaitu hubungi puasa dengan akidah. Hubungi puasa dengan akidah. Tidak syak lagi bahawasanya fardu siam bulan Ramadan saat itu merupakan suatu maqasid, suatu paumai, suatu tujuan asasi. Yang mana Allah Ta'ala galak supaya kita saat ini puasa, sama ada puasa sunat, terutama puasa fardu. Semua saat itu untuk nak menteraskan, untuk nak kemah di segi akidah kita di dalam hati seseorang mukmin. Supaya dia saat itu erat, rapat ta'alluq dia, hubungi dia dengan Allah Ta'ala. Lepas tu boleh dia mengukuhkan akidah dia lagi, lebih tambah kemah lagi. Lebih tambah hebat lagi akidah dia, terutama semasa dia saat itu kena panggil pacana, kena bermuka dengan segala fitnah-fitnah, segala benda-benda yang menggugatkan keislaman dia, menggugatkan akidah dia. Terutama pada zaman akhir-akhir kita saat itu banyak sekali fitnah-fitnah dalam segala bentuk. Maka puasa saat itu salah satu aliyah, orang panggil salah satu alat, salah satu upakan ataupun kita tahu rongan untuk nak cut cloud orang Israel saat itu, we kemah, we kukuh, we tegak di segi akidah dia dengan Allah Ta'ala, supaya dia tubik daripada kelai saat itu penuh dengan ketabahan, tidak putus asa, tidak rasa kecil hati, dan sanggup untuk nak percena dengan segala bentuk fitnah, bencana dan halangan di atas dunia untuk dia menuju kepada syurga Allah Ta'ala di akhirat esok. Sikit tak Mir? Kalau kita tengok sini, Abang kata siam ni sebagai คู่มือประเมินที่แท้จริงของการศรัทธาของแต่ละคน คู่มือประเมิน Cerak dah. Nampak atau dari segi keimanan dia, sambut teh dia, dengan nama Islam tadi tu, mana ia nomrap, ia sambut teh, suruh Allah Ta'ala. Lepas tu dia patibat duikan siam. Lak tu sing tu yang. Dan bukan makan, bukan minum saja dak. Bukan ia jaga berlaku. Marayat atau mubtilat daripada puasa dia tu. Lepas tu bagi orang pankan prakma sini tu, ia boleh natijah at-taqwa dari ayat dia. Tak Mir? Nampak lagi? Allah. Nah ayat tu mencukupi apa kata di segi keimanan seorang tu, wah. Dari segi kalau dia lepaskan prakma sini, duaikan siam, duaikan tersinut. Sebab tu
Kalau kita perhati kepada nusus, nas-nas, dalil-dalil sama ada dalam Quran, dalil hadis sunnah Nabi saat itu. Nah, kita tahu jelas kata betapa hubung eratnya, ada alaqah kuam sampan di antara ibadat puasa, siam yang membawa menuju kepada beberapa masalah-masalah akidah yang banyak sekali ada hubungi dalam masalah puasa. Nah, sama ada akidah di segi zahir dan akidah di segi batin. Nah, di segi riya. Nah, misal kita puasa tak makan, tak minum, tak pakai orang, tapi buat tak ada orang pun. Kita ada juga tegak situ juga. Nah, ada hubungi takluk kita dengan Allah Taala melalui puasa sana itu. Nah, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, oleh kerana itu, seperti mana saya baca ayat mukadimah tadi, dia kata yang menyifatkan orang puasa saat itu dengan orang yang beriman. Nah, bukan orang munafik, bukan orang kafir dan bukan ahli kitab. Dan bukan manusia biasa. Sahaja. Bukan manusia biasa. Kerana orang beriman sahaja yang sanggup untuk nak terima perintah Allah Taala, arahan Allah Taala, dan sanggup untuk nak cut cloud, nak bedung, nak tarbiyah diri kita untuk lebih bersih, lebih safi lagi, lebih tegak lagi dalam nak bawa syariat Islam saat itu untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Nah, seperti mana firman Allah Taala yang kita baca dah tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, tujuan dia la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, maka dalam hal ni sambung. Saya nak ayat kata itu kepada peminat kita, tak kira ibu-ibu dan ayah dan adik-adik bersama kita pada ruangan kita. Saya rasa kata penting sekali bagi ilmu di segi akidah dengan ibadat kita. Penting sekali, besar. Kerana dia tak tahu sini, dia tak nampak kuam samkan, tak nampak kelebihan dan tak nampak kepentingan yang dia tu duduk dalam siang. Kerana itu kita dah dapat banyak hadis Nabi kata malam yadak qaula zur, mari ni. Dia kadang-kadang puasa tu dengan tidak ada boleh po malaikat al-ju' wal atash. Mana tu? Semua tu dengan tidak faham kebenaran kaitan iman dengan siam, akidah dengan siam. Sini penting bagi pemuda-pemudi dan bagi siapa-siapa ahli iman bersama kita dalam ibadat puasa dia. Ya, tak Amir. Oleh kerana itu, selain pada ayat Quran kita baca tadi dah, kita dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda buat ikatan di antara puasa dengan iman. Supaya menunjuk kepada kita bahawasanya di sana ada irtibat, ada hubungi, ada alaqah yang kemas. Yang rapat di antara batin dan zahir, di antara panggil benda yang kita tak nampak dan benda yang kita nampak dari segi amalan puasa balik luar, tak makan, tak minum, tak setubuh, tak kata ke orang dan sebagainya, dan amalan batin, iaitu iman kita, takut kita kepada Allah Taala, ihtisab kita, harapan pahala kita dengan Allah Taala, dan panggil tamak kita untuk nak mendampingi diri dengan Allah Ta'ala, sama ada dengan puasa sendiri, dengan zikir, baca Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Doa, doa dan sebagainya. Oleh kerana itu, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda pada hadis yang diriwayat oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya suatu masa ada kumpulan panggil wafdu Abdi Qais. Setelah mana mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak masuk Islam, maka Nabi perintah cerita kepada dia supaya dia mereka saat itu pertama kali beriman dengan Allah Taala. Iman billahi wahdahu. Ini syarat asasi dalam ayat Quran yang kita baca tadi. Aman. Kemudian lepas pada tu Nabi tanya kumpulan mereka kata, atadruna mal iman billahi wahdah?
Puak kamu tahu ke tak gapo dia maksud beriman dengan Allah Taala hanya tunggal satu saja. Ya, ya. Nah, maka mereka jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, maka Ya. Allah dan Rasul lah lebih Lebih tahu. Kami lebih tak tahu tahu. lagi ni. Kami orang baru. Allah. Baru nak masuk Islam. Hmm. Lalu Nabi jawab kata, iaitu al-iman billahi wahdah saat itu dia kata syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Ya. wa iqamis salat Ya. wa ita'iz zakat wa siyam ramadan. Ya. Ini kata Nabi ikatkan puasa bulan Ramadan tu dengan al-iman billahi wahdahu juga. Wahdahu. Salah satu cara beriman dengan Allah Taala iaitu kita kena puasa bulan Ramadan. Mana tahu rukun Islam lah sini ni. Rukun Islam. Rukun Islam dah. Bulan Ramadan ni salah satu ada rukun Islam. Dalil rukun Islam. Nah, ya. Berkaitan dengan hadis ni, saya dapati salah seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Ya. tuai tafsir, dia kata sengupalah hadis ni dia kata ternyata bagi kita bahawa ini ialah satu syajarah al-mubarakah. Ya. Nah, maksud syajarah mana pohon kayu yang berkat, iaitu pohon kayu yang terdiri daripada 4-5 unsur, iaitu unsur syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu anna muhammadar rasulullah. Nah, lepas tu apa lagi? Iqamis salah, ita'iz zakat, lepas tu siam Ramadan. Nah, pada hadis ini kalau kita kalau kecil nak mudah agak faham kayu iman yang ceding kepada syahadah, ceding kepada iqamatus salah, ceding kepada siam Ramadan, ceding kepada ita'uz zakat. Faham kayu iman dia bagi. Ya. Dia panggil syajaratul iman. Masya-Allah. Maka dia kata abraku asjar wa anfa'uha wa adwamuha. Ya. Gapo dia? Inilah panggil pohon kayu yang lebih berkat sekali, lebih manfaat sekali, lepas tu lebih tegak tekun sekali. Lepas tu dia tahu anna uruqaha wa usulaha wa qawaiduha al-iman wa uluhu wa ma'arifu. Lepas tu panggil terah dia. Usul ni mana terah dia? Tapak dia, pelapik dia ialah iman. Iaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ni. Akar semua sana itu semua kayu tu nak kukuh tegah ni duduk di akar dia. Akar tegak, kena ada akar dia. Akar dia. Lepas tu dia kata wasakuha wa afnanuha syara'iul Islam. Lepas tu umi dia. Batai dia, gating-gating dia saat itu ialah syara' Islam. Gapo dia syara' Islam? Iaitu semaya, puasa, zakat lah. Puasa, zakat ya. Hal ini duduk dah terah dia. Allahu akbar. Maka kita juga amal soleh, akhlak. Lepas tu ikhlas, lepas tu mutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata wa anna simaraha wa janaha ad-daim al-mustamir. Allah. Lepas tu panggil buah dia, hasil dia, pon dia tu ialah istimrar kita. Dawam kita dalam buat ibadat hak 45 perkara tadi. Wa wiyadi akhlak kita, pacamuan kita. Ciwit pacamuan kita itulah buah iman kita. Itulah buah iman kita. Oleh kerana itu, ulama salafus salih dulu dia ambil hadis ni buat satu istinbat, buat khalasah katanya al-iman di sisi Ahlussunnah Jamaah iaitu terdiri daripada qaulun i'tiqad bil jinan. Kita beriman dalam hati, qaulun bil lisan, kata dengan mulut, lepas tu al-amal bil jawarih. Lepas tu beramal dengan panggil semaya puasa kita saat itu, zakat saat itu. Di mana panggil bersalah dengan kaum murji'ah. Di mana murji'ah dia kata asal panggil kita tasdik bil qalbi. Lepas tu panggil al-qaul bil lisan cukup. Cukup dah. Dia. Dua kali cukup dah. Adapun apa dia puasa semaya zakat saat itu rating, cabai dia kata. Bukan usul, bukan asal. Ini panggil kuam samkan ataupun kepentingan puasa dan hubungi dia dengan iman, al-iman billahi wahdahu. Al-iman billahi. Maka tetaplah panggil pohon kayu yang berkat saat itu, selama mana dia duk bertapak kemah dalam hati orang mukmin, maka selama itulah
nah iman dia nah bertambah, nah hubungan dia dengan Allah Taala masih Ya. dekat, nah dan benar-benar panggil tak molek fikir hawa nafsu yang jahat ke apa semua tu nak keluar jauh daripada diri dia. Ya. Nah, dengan Ya. sebab di antaranya dia mulazamah di segi puasa. Nah, Ya. mulazamah di segi puasa. Nah, itulah panggil sebagai mukadimah mengenai apa dia hubung kait di antara puasa Ya. dengan usul akidah dengan al-iman kita. Allah. InsyaAllah Ustaz Adnan kalau ada sikit sebanyak lagi nak tambah insyaAllah, sementara kita nak naik masalah bahasa dari segi manhaj talaki dari segi puasa kita. Ya. Nah, Ya. puasa kita Ya. ni kita bina di atas asas gapo. Asah ke apa? Nah, Betul. maka saya serah kepada Ustaz Adnan. Nah, Itu soalan lagi Ustaz Mir, soalan lagi. Saat ni kita tahu kata ya, hubungan antara puasa dengan iman. Apa kata adalah hubungan yang rapat bagi kita, dan usul tu Ya. sebagai itu apa kapung yang hok faham kayu tadi. Tapi ya. dalam takrif iman tu itu apa? I'tiqad bil janan, al-qaul bil lisan wa amalu bil jawarih yazidu wa yanqus. Sini tak meh. Belakang pula tu yazid bi ta'ah yanqus Ya. bil maksiyah. Sini cuba tambah sikit lagi Ya. sebagai hubungan sini ya insya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Hubungan daripada saya sebut tadi kata Ya. apabila akidah orang Islam saat ini untuk bertapak dalam hati Ya. orang saat itu di Ya. sana saat itu masalah tafawud panggil martabat iman seseorang saat itu kurang gendah ataupun tinggi menurut panggil kuatnya takluk hubungan seseorang dengan Allah Taala. Allahu akbar. Sebab tu di sisi akidah Ahlussunnah Jamaah saat itu iman seorang mukmin saat itu ada tambah, ada kurang. Ada kurang. Tambah apabila kita selalu ingat kepada Allah Taala, baca Quran, zikir, doa, semaya, puasa dan sebagainya. Lepas tu kurang apabila kita lalai daripada mengingati Allah Taala. Lepas tu buat maksiat dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tilik iman seseorang mukmin dalam Quran itu, Allah Taala dia bagi kepada tiga. Tiga martabat. Tiga martabat. Tiga martabat. Martabat mula-mula saat itu Allah Taala panggil dengan orang iman, orang sabiqun bil khairat. Allahu akbar. Iman orang yang panggil duk panggil lari cari kebaikan semua. Lah bubuk cari kebaikan. Semaya fardu tak tinggal, semaya sunat tak kurang. Lepas tu buat lain pada tu pula sedekah lah dan sebagainya. Kata ciri hidup harian dia saat itu benda baik saat itu lebih banyak daripada benda tak baik. Allahu akbar. Ni hak panggil martabat iman mula-mula sekali. Martabat tinggi, hak tinggi sekali. Ya. Martabat tinggi sekali. Bahkan setengah ulama kata hak sabiqun bil khairat ni lah panggil orang hak boleh masuk syurga dengan tanpa hisab. Allah. Dengan tanpa hisab. Amin. Kerana panggil kita kira mari dah panggil misal kita kata kebaikan dia sana itu 70% dah, 80% dah, 90% dah. Ya. Tak kena tengok dah hak 20%, 10%, 5% hak tak molek ya tu. Ya. Yang kedua pula panggil wa minhum muqtasid. Allah Taala atas setengah pada email orang Islam sana itu muqtasid. Sederhana. Pertengahan. Yang maknanya semaya fardu benda-benda wajib ke apa semua benda usul saat itu tak tinggal. Tapi benda-benda sunnah hak buat tambah email dia saat itu buat gatik, tak gatik. Tak gatik. Ini panggil duk hasib lebih kurang tu. Ya. Hak ni kena hisap. Kena hisap dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah wa minhum zalimun li nafsihi. Setengah pada mereka orang zalim diri sendiri. Waliyazubillah min zalik. Kita minta doa kepada Allah Taala supaya kita jangan termasuk dalam golongan yang tiga ni. Ya. Kalaulah kita tak masuk dalam golongan sabiqun bil khairat, minta doa kepada Allah Taala supaya kita duduk dalam golongan muqtasid apa dah? Muqtasid apa dah? Golongan hak tengah-tengah tu. Hak tengah-tengah tu.
Nah, Ya. maka zalim li nafsi saat itu ulama tafsir kata demon ini, nah setengah ulama kata panggil semaya be puasa zakat gapo saat itu kadang-kadang lupa gatik, buat gatik, tinggal Buat katik. gatik, kotor gatik apa semua. Hmm. Tak ada ihtimam besar dengan ibadat. Lepas tu Ya, hak ya, ya. sunat-sunat saat itu tak kena kecek. Allah. Panggil zalim li nafsihi. Hmm. Nah, kita kena ingat kata dalam Quran saat ni kalimah zalim saat itu beri arti makna dua. Dua, Nah, ya. Hmm. zalim pertama ialah orang berlaku maksiat. Ya. Nah, buat dosa. Ya. Zalim yang kedua ialah terkena kepada syirik. Allah, nauzubillah. Syirik. Nah, kebanyakannya kalau Allah Taala sebut hal zalim kena kepada orang Islam ialah zalim yang menepati arti buat maksiat. Buat maksiat. Tapi kalau kecek zalim umum ialah iaitu kena pada syirik. Syirik. Kena pada syirik. Ya. Ya. Nah, Ya. itulah sebagai tambahan Alhamdulillah. bagi apa yang minta oleh Ustaz Adnan. Dah. Ya, tak main di sini juga kita istimbat daripada ayat tadi tak main. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Taala royak. ความเปรียบเทียบ Allah Taala royak atas supaya dengan umat-umat dulu pun fardu juga puasa supaya kita puasa. Puasa. Di sini dah nama kita bagi orang yang reti faham keiman ni kuat di segi dia sabiqum bil khairat dia nak berbuk. Kenapa? Kerana apabila kita bangkit akhirat setagi semua umat bangun marko. Tak tahu tapi umat mana, cuk mana masuk surga dulu gapo. Sebab tu dia pakat berbuk sini. Kenapa? Kerana umam dulu pun puasa seperti kita puasa seperti juga. Sebab itulah bagi orang yang faham sini kemah di segi akidah, di segi iman dia kemah sini, dia nak berbuk di segi perbuatan supaya taat besar senantiasa akad ketaatan dia tu berbagai-bagai bentuk ketaatan amalan. Sini syakcin kata ayat ni menjelas bagi kita kalau kita faham sini kita sedap dalam taat, sedap dalam buat ibadat dan sedap dalam buat baik. Dah sabiqum bil khairat, berbuk sama. Tak siapa mutasi tak itu panggil tak hafal lah. Bahkan ia jauh daripada zalim bi nafsihi. Tak ada syirak. Tapi kalau ada golongan ni nak kata dia tak faham hakikat sebenar di segi siam dan dia tak faham hakikat sebenar di segi iman ni seseorang yazid wa yanqus. Itu ya sebagai tambahan supaya peminat kita dapat faham itu apa hakikat deh makna siam dan makna iman yang bersangkut paut daripada dua-dua tu ada dengan itu support dia. Ya, kita pergi kepada Ustaz Meh. Menhajat talaki dengan sunnah. Khususnya kita masalah puasa saat ni tu. Kalau kita tengok tilik sekarang lah ni saat ni tu bukan orang Islam saja puasa. Allah. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa. Orang Buddha pun ada puasa juga dia. Ada puasa juga. Betul. Bahkan sekarang lah ni, kita dapati puasa saat ni salah satu cara pubat. Ya. Untuk nak panggil we apa daripada kencing manis, daripada segala penyakit dan sebagainya. Berarti jaga kesihatan lah, jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Kalau Nabi kata sumu tasihu. Ya. Di sini, sebab tu kita kata puasa saat itu kita dapati banyak agama-agama dan kumpulan-kumpulan saat itu dengan cara yang berbagai-bagai. Misal kalau syirak orang Nasrani dulu saat itu dia puasa panggil siam malam. Puasa siam malam. Ya. Dan begitu juga. Kalau kita tengok ada setengah saat itu kumpulan manusia dia puasa betul ta'abbudi. Ibadat dia sebagai puasa orang Yahudi, puasa orang Kristian. Yang kedua pula puasa kerana panggil dari segi percaya, dari segi panggil apa tasawuf. Kita kecil mula-mula puasa betul tasawuf. Sesengah tok wali tu kita biasa dah dengar tu, buat nasi sampai 3-40 hari. Allah. Duk tapa dalam gua dan sebagainya. Satu jenis. Satu jenis. Tujuan dia untuk nak panggil menghakis, nak kikih, nak buat hawa nafsu amarah bisu gapo dan sebagainya di sisi pandangan mereka.
Dan setengah juga puasa kerana mabda' tibbi panggil, kerana Allah. tangkan pet. Tangkan pet ya. Puasa kerana tujuan nak istighfar, nak pubat, nak pubat benda-benda yang tak baik dalam tubuh dia, pengkan tubuh dia, nak tuai kuru, nak buai lemuk dalam tubuh dan sebagainya. Tapi adakah mabda' panggil peruntan puasa dalam Islam tu semua hak sebut tak ni? Tidak. Tak. Tidak. Bukan situ. Orang Muslim saat ni tu, bangkit dia untuk nak puasa saat ni tu mari mana? Maka asal usul puasa dalam Islam saat ni tu ialah untuk nak panggil talbiyah, terima tabrab, perintah wahyu Rabbani, wahyu daripada Allah Ta'ala. Bukan mari pada hawa nafsu. Menyahuti perintah. Menyahuti perintah Allah Ta'ala. Bukan daripada hawa nafsu dia, ataupun bukan mari pada rekod agama, dalam agama, ataupun bukan kerana tujuan asasi di segi kedoktoran, bomo dan sebagainya. Sebab tu, orang Islam saat ni tu, apabila dia sanggup puasa, dia sanggup untuk nak cegah diri dia daripada segala patai lari yang diperintah oleh Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasul dia. Sama ada dari segi muftirat, benda-benda buat batal puasa, makan, minum dan benda lain lagi, atau benda dari segi syahwat, jima' dan sebagainya, ataupun benda dari segi arum, hawa nafsu. Muih ke orang, kata ke orang, maki ke orang dan sebagainya. Semua saat ni tu, ada hudud yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita tengok tilik kepada puasa hak orang-orang lain saat ni tu, sama ada puasa dari segi kedoktoran dan sebagainya, dia semata-mata buat nasib. Buat nasib lapar sahaja. Tapi di segi emosi, di segi arum, di segi pertikam apa semua tu tak ada tahzib. Tak ada mari tarbiyah, tak ada mari kikih lebih baik sikit apa. Ni mengata capak rangkai. Ya wikrok capak rangkai, bukan kepada winyan, tak pergi kepada winyan. Tak ada di segi cip winyan. Inilah orang panggil titik perbezaan di antara puasa lain pada Islam dengan puasa Islam ambil daripada wahyu Allah Ta'ala yang berteraskan kepada akidah iman kita dengan Allah Ta'ala wahdahu. Allahu Akbar. Ini apa yang kita nampak dah samkan nak puasa, hubungi dia dengan akidah. Kadang setengah saat itu kita ada paham akidah saat itu ialah wujud kita bakal sifat 20. Akidah berimej Allah Ta'ala, Ar-Rahman Al-Istawa dan sebagainya. Tapi buat apa orang hak mari kecek mari fikir masalah hubung kait amalan ibadat saat itu dengan akidah yang membawa kepada ibadat dia saat itu lebih ikhlas kepada Allah Ta'ala, lebih takwa kepada Allah Ta'ala, lebih tambah khusyuk dia dengan Allah Ta'ala, lebih tambah manis panggil kelazatan iman dia dengan Allah Ta'ala di segi ta'abudi, di segi ibadat dan sebagainya. Kalau kita kata tak ni, abang kita kalau pahal sini abang kita การอิบาดะห์ของเราในทุกๆแบบอิบาดะห์นี่เราจะมีอรรถรสมากขึ้นในการปฏิบัติอิบาดะห์ tak kira kata puasa ke sembahyang ke semua. Tak kira puasa, segala bentuk ibadat. So, yang kedua Ustaz Mi, kalau kita dengar daripada Ustaz Mi ayat saning di segi dianat, agama-agama dulu tu ada puasa berlaku. Lepas tu tiap-tiap agama tu nampak atas ibadat puasa lah adalah ibadat yang sungsung di segi agama dia. Di segi jago dah apa. Maka kita tengok sini tu masya-Allah. Tetapi cuma sikit ya. Usul asal yang itu kenapa? Sebab apa? Mari rana. Hak ni kita bagi kita kehebatan bagi orang muttaqin, kehebatan kepada orang pusat orang iman ni ya hebat sini. Kenapa? Karena perbuatan dia nomrap suruh perintah Tuhan Allah Ta'ala. Allah. Sini hebat situ. Bukan pun ploidai. Panggil kita ที่ตั้งเป้าในการที่ต้องการผลพลอยได้ของปัจจุบันไม่ใช่ผลพลอยได้ที่การitu hak boleh itu abang kita pun ployได้ tapi เป้าหมายไม่ใช่ตรงนั้นเป้าหมายituสูงยิ่งกว่านั้นอีกเป้าหมายของkita tak bagi orang Islam kita bagi orang beriman
yang sakut paut iman dia dengan siam, sakut paut iman dia dan akidah dia dengan segala-gala ibadat yang dia buat. Tak kira puasa, tak kira semaya, tak kira keluar zakat, tak kira infak fi sabilillah, tak kira it'am ta'am, tak kira absus salam, tak kira qiyamul lail. Segala-gala nama ibadat ia seterak dalam ibadat dia dengan keimanan dan akidah yang kemah. Lepas tu serenuk dan halawatul iman dia hidup. Kata halawatul iman tu baik lagi insya-Allah. Ya. Ada lagi 10 minit tak, Amin? Susnya Ya. kita nak mari tengok kata bagaimanakah peranan puasa saat itu dalam nak tahqiqkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Allahu akbar. Dulu kita sudah mengaji dah berkaitan dengan Ya. tauhid rububiyah dan tauhid Ya. uluhiyah. Ya. Maka hari ini kita nak tengok kata peranan puasa saat itu lagu mana untuk nak bawa puasa saat itu setiap orang puasa saat itu pergi tahqiq dari segi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dan uluhiyah. Tauhid rububiyah, uluhiyah tu lagu mana. Allahu akbar. Ya. Maka di antara ma'alim ataupun tujuan asasi bagi puasa bulan Ramadan ialah untuk nak tahqiq taat dan ubudiyah kepada Allah Ta'ala dan untuk sebagai ittiba' ataupun iktidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bentuk-bentuk puasa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itulah yang panggil cara untuk kita nak tahqiq tauhid uluhiyah. Ya. Iaitu gapo dia uluhiyah? Iaitu ifradullah bil ibadah wa ta'ah. Iaitu kita tunggalkan ibadat kita, taat kita hanya kepada Allah Taala satu saja. Ya. Tidak tumpu kepada lain-lain. Puasa kita ikhlas, tulin ikhlas kita kepada Allah Taala. Dalam puasa kita tidak ada riya, tidak ada tunjuk-tunjuk sum'ah dan sebagainya. Ini panggil hubung kait di antara puasa dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Ya. Maka apabila orang mukmin saat itu sanggup taat kepada Allah Taala, maka dia puasa bulan Ramadan sebagai patuh kepada perintah Allah Taala. Maka di situlah juga kita panggil tahqiq di segi rububiyah Allah Taala. Kerana rububiyah sebagai perintah pengawal saat itu ialah rububiyah. Khamsan. Tapi di segi ibadat puasa saat itu panggil uluhiyah. Uluhiyah, ya. Panggil dua perkara duduk dalam satu. Panggil two in one selalu dah. Ya, masya-Allah. Two in one. Puasa saat itu boleh tahqiq dua tauhid lalu dah. Tauhid rububiyah iaitu terima sanggup perintah Tuhan Allah Taala, dan yang kedua pula amalan puasa kita saat itu untuk nak panggil tahqiq sebagai satu ibadat saat itu masuk dalam uluhiyah Allah Ta'ala. Uluhiyah Ta'ala. Mana tak terima ibadat puasa dengan tidak ada soalan. Terima ibadat puasa dengan tidak ada soalan. Ya. Sebab tu panggil hal ini panggil hubung kait di antara puasa dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya. Begitu juga di segi rububiyah Allah Ta'ala, kalau kita tilik pada awal-awal nak puasa lagi, tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Sebab apa kita tengok anak bulan? Kerana Allah Ta'ala, Rabbuna, Tuhan kita saat itu, perintah supaya kita tengok anak bulan. Ya. Berarti, cara tengok anak bulan kita untuk nak masuk bulan Ramadan, nak panggil tahdid satu Ramadan saat itu, salah satu cara kita tahqiq rububiyah dah. Allah. Di segi Allah Ta'ala. Kerana kalau kita tak beriman dengan perintah Allah Ta'ala di segi rububiyah dia, nasya kita tak tengok anak bulan. Ya. Tu hubungnya dia. Dan bagaimana apabila ya. Panggil faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Semua saat itu sakut paut dengan rububiyah Allah Ta'ala dan juga di segi ubudiyah, di segi uluhiyah Allah Ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Summa atimus siyam ila lail. Kalimah bagi kita makan, kita minum gapo semua saat itu. Tak asal kata
kita yakin email kita kata Allah Taala duk tengok. Hak ni bagi di segi rububiyah Allah Taala duk kawal kita. Duk kawal Tapi kita. di segi kita amalan ibadat kita atimus siyam ilal lail saat itu, puasa saat itu masuk dalam uluhiyah. Uluhiyah Tauhid itu. ibadat kita kepada Allah Taala. Ya. Inilah bagi pada umumnya ayat siam saat itu ia mai serentak Allah di antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Allahu akbar. Ya. Masa Begitulah lagi ya. Masa ada lagi 5 minit Sakmir. Deh. Panggil tu dengan berbualan kita pada hari ini cukup dan jelas bagi siapa-siapa yang puasa kita sulus dah 10 hari. Deh, lepas tu kita patut ambil ilmu dan tahqiq deh. Puasa kita lagi, siam kita, ibadat kita dari bulan Ramadan ni supaya kita kemah tambah panggil tu namnak di segi puasa kita hari-hari ye dan itu akhlak kita dalam merayat dan kami merayatในเดือน Ramadan ในการถือศีลอดของเรา itu penting bagi kita. Dan oleh itu patutlah bagi ibu-ibu dan ayah dan anak-anak itu adik-adik pelajar bersama kita sama-samalah kita ikuti dan kita buka itu telinga kita dan dada kita, lapang dada kita supaya kita terima benda-benda lagi supaya penuh masuk dalam hati kita, lubuk hati kita dalam ibadat puasa kita dan ibadat semaya kita, segala-gala ibadat sangkut paut dengan tauhid, sangkut paut dengan iman dan sangkut paut dengan uluhiyah dan rububiyah, insya-Allah. Kami ada lagi 3 minit cuba sebagai nasihat yang terakhir pada bualan kita pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Maka tolak daripada apa yang kita sebut sentuh tadi, alakah hubungi ความสัมพันธ์ di antara การถือศีลอด กับหลักการศรัทธา akidah kita saat itu. Maka di sini saya ingin nak seru pada diri saya sendiri dan kepada umat Islam semuanya, kalau menonton, duk dengar, duk tengok ceramah kita pada hari ini saat itu, nak minta kita oleh kaji kembali kepada diri kita di semula berkaitan dengan puasa kita. Apakah puasa kita saat itu boleh tahqiq sungguh dari segi rububiyah Allah Ta'ala, boleh tahqiq sungguh dari segi ubudiyah Allah Ta'ala ataupun uluhiyah Allah Ta'ala. Apakah puasa kita saat itu tolak daripada iman kita sungguh dengan fardu siam yang fardu oleh Allah Ta'ala. Ataukah puasa kita saat itu kerana adat. Orang puasa, kita puasa kerana malu kepada masyarakat. Hari bulan Ramadan, kalau tak puasa, malu ke orang. Ataupun panggil jadi fashion puasa. Dapat orang kita puasa, berlap langit belakang orang sana itu curi makan air dan sebagainya. Dan akhir sekali, apakah kita biasa buat muhasabah di kita kata, buat perbandingan di antara peribadi kita sebelum masuk bulan Ramadan, sama ada di segi akhlak kita, di segi fikir kita dan sebagainya dengan peribadi kita sewaktu dalam bulan Ramadan. Ada perubahan ke tak? Sifat kasih belah ke orang, sifat tabah, panggil sifat sabar kita. Kadang-kadang setengah orang saat itu sifat marah belum pada bulan Ramadan saat itu, orang panggil king ngit, kita tahu mudah marah ke orang, mudah ada emosi dan sebagainya. Tapi bila dia masuk ke bulan Ramadan saat itu, seolah-olah kata dia tahu diri dia sendiri. Allah. Tolak kepada email dia saat itu, tahu tak dia sendiri kata dalam bulan Ramadan saat itu, dia kena rangap, sifat marah dia kena sabar dan sebagainya. Dan begitu juga kadang-kadang belum pada bulan Ramadan saat itu, berapa kali orang minta sedekah, tak halas sekup. Tapi bawa bulan Ramadan, Masya Allah, bawa dia dengan duit lah, dengan tabarruk lah, dengan zakat lah, dengan beri mani ke orang, sayur dan sebagainya, atau ke umur dan sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan seperti inilah sebagai tolak daripada puasa, untuk nak cut cloud, nak tarbiyah
hati kita, jiwa kita untuk nak bawa kita menuju kepada ayat dalam surah Al-Baqarah 183 kita baca tadi, la'allakum tattaqun. Allahu Nah, akbar. kalimah la'allakum tattaqun saat itu kalau kita terjemah mudah-mudah kata mudah-mudah semoga wang Chào cha đề rap cha pen kontit mi kan takwa. Yang kering. Ya. Tapi setengah ulama saat itu dia kata kalimah la'alla sini itu bukan litaraji. Ya. Bukan itu mana harap-harap Ya. Tapi litahqiq al-wuqu' lalu dah dia kata. Allahu akbar. Mana boleh lalu dah. Nah, kalau kita berimej puasa dengan penuh-penuh imej sungguh dengan Allah Taala, ihtisab dengan pahala Allah Taala. Ya. Kalimah la'allakum saat itu mana tahqiq Nascaya. al-wuqu' mana? Nascaya. Nascaya. Ya. Karena nascaya kamu akan jadi orang takwa. Orang takwa. Allah. Jadi orang takwa. Nah, sebab tu kita dapati sesungguh tafsir saat itu ia terjemah dengan nascaya selalu dah. Allah. Ia tak terjemah dengan mudah-mudah dak. Ya. Nah. Ini panggil cara main bahasa di segi bahasa Arab. Ya. Nah, cara main bahasa di segi bahasa Arab. Nah, walau bagaimanapun pau mainlah dalam puasa kita saat itu apabila kita benar dengan syarat dia, dengan arkan dia dan sebagainya, maka insya-Allah taala dengan kehendaknya kita akan boleh sifat takwa yang dibagi oleh Allah Taala. Maka sekadar inilah tambahan kepada saya pada hari ini insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Mir, Ustaz Usman Idris yang bersama kita, yang beri penjelasan dan beri kenyataan dengan dengan alaqah hubungi antara siam, puasa dengan tauhid, puasa dengan akidah, puasa dengan iman. Bagaimanakah kita dapat sini dan bagaimana kita nak sahuti bagi kita ibadat puasa kita dan sebagai pau atau sebagai menjadikan bot pramun kita dan bot pramun iman kita dalam segala-gala gerak kita. Insya-Allah pada minggu depan kita mari tahqiq tauhid fi siyam. Mari tahqiq situ pula kata lagu manakah sebagai kita nak terah itu tauhid kita dengan siam dalam berbagai-bagai bentuk yang kita nak buat pada minggu depan insya-Allah. Jangan lupa bersama kita pukul 11 hingga sampai pukul 12 tiap-tiap hari Rabu saya Adnan Ahmad bersama dengan Usman Idris dengan ruangan tauhid itu Aqidatul Rasul dengan kita taksih dalam bulan Ramadan sebagai siam lekkan satha. Insya-Allah pada hari ini saya bersama Ustaz Usman hundur diri dulu dengan masa yang sapa bagi kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin muslimat wa kulli dzam wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.